أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulul Karim. InsyaAllah tuan-tuan memulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis Nabi SAW, iaitu di dalam bab hadis-hadis kelebihan tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga, dan sesiapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, Allah SWT akan tuliskan baginya 124,000 ganjaran pahala. Allahu Akbar. Amin. Allahumma salli. Para sahabat radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu tidak seorang pun daripada kami akan binasa pada hari kiamat. Jawab baginda SAW, bukan begitu, masih ada lagi orang yang akan binasa. Sesungguhnya setengah kamu akan datang dengan pahala yang banyak. Jika diletakkan ke atas gunung-gunung pun akan tertindih. Kemudian akan dibawa nikmat Allah SWT, yakni yang dikurniakan kepada hamba itu di dunia. Maka ganjaran, yakni yang dibawa oleh hamba itu, akan lenyap. Allah. Kemudian Allah SWT membantu hambanya itu dengan kerahiman dan kurniaannya. Amin. Allahumma salli. Hadis riwayat Hakim. Keterangan, maksud akan dibawa nikmat Allah SWT, maka ganjaran akan lenyap, ialah di akhirat kelak, di samping amalan yang baik dan buruk ditimbang, akan dituntut juga apakah hak dan kesyukuran yang telah ditunaikan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Allah. Setiap benda yang ada pada hamba adalah pemberian Allah SWT. Setiap kurniaan Allah SWT ada haknya, dan setiap hak ini akan dituntut Allah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Maksudnya setiap pagi wajib ke atas setiap orang memberi sedekah, dan setiap sendi dan tulangnya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahawa manusia mempunyai 360 sendi. Adalah menjadi kewajipan setiap manusia memberi sedekah bagi setiap sendi untuk mensyukuri nikmat dianugerahkan kehidupan yang baru selepas tidur yang menyerupai mati, dan semua anggota didapati dalam keadaan selamat dan sejahtera. Para sahabat radhiyallahu an bertanya, siapakah yang mampu untuk bersedekah setiap hari sebanyak itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Mengucapkan la ilaha illallah sekali adalah sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar sekali adalah sedekah. Menjauhkan sesuatu yang menyakiti dari jalanan adalah sedekah. Pendek kata, banyak bentuk sedekah yang lain diberitahu oleh Nabi SAW. Allahumma salli. Dalam surah Al-Takatsur juga disebutkan bahawa pada hari kiamat kelak akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, kesihatan badan, telinga dan mata akan ditanya. Bahawa nikmat-nikmat itu telah diberikan oleh Allah SWT dengan limpah kurnianya. Adakah nikmat-nikmat itu digunakan untuk menyempurnakan perintah Allah SWT, atau hanya digunakan seperti haiwan untuk mengenyangkan perut sahaja? Lantaran itu tersebut di dalam surah Bani Israel, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kesemuanya akan ditanya, iaitu di manakah ianya digunakan. Allah. Surah Al-Isra ayat 36. Rasulullah SAW bersabda bahawa
Antara nikmat yang akan ditanya termasuk juga ketenteraman jiwa dan kesihatan badan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda bahawa antara nikmat yang akan ditanya termasuk juga ketenteraman jiwa dan kesihatan badan yang merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Hadrat Mujahid radhiyallahu an berkata bahawa setiap kelazatan di dunia termasuk di dalam nikmat yang akan ditanya. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata bahawa kesihatan dan kesejahteraan pun termasuk dalam nikmat Allah. Seseorang bertanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, apakah maksud ayat "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im"? Kemudian sesungguhnya kamu akan ditanya mengenai nikmat-nikmat. Surah Al-Takatsur ayat 8. Beliau menjawab bahawa maksud ayat tersebut ialah nikmat roti daripada gandum, air sejuk dan juga tempat tinggal akan ditanya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila ayat di atas diturunkan, sebahagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, nikmat manakah yang akan ditanya? Adakah hanya sedikit roti bali yang tidak pun mengenyangkan perut akan ditanya?" Maka turun wahyu daripada Allah SWT. "Tidakkah kamu memakai kasut dan tidakkah kamu minum air sejuk? Itu pun nikmat Allah SWT juga." Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila ayat tersebut diturunkan, setengah para sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya, "Wahai Rasulullah, nikmat manakah yang akan ditanya? Kami hanya memperoleh buah tamar dan air sahaja. Sedangkan pedang sentiasa berada di bahu-bahu kami, yakni untuk berjihad. Di samping itu, ada saja musuh-musuh yang harus ditentang. Kerana itu, tamar dan air sejuk pun tidak dapat dinikmati dengan tenang." Baginda SAW menjawab, "Tidak lama lagi kenikmatan akan dikurniakan." Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.